ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جليل إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, para sahabat, semua peserta, Datuk Datin dan Seri, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kakak, adik-adik, abang-abang yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini bagi sesi daurah Haqaiq al-Tasawuf bagi siri yang ke-11 ya, siri yang ke-11. Dan tadi admin Puan Zeti ada share halaman 170 ya. Kita bersedia untuk sama-sama membaca halaman 170 dan kita masih berada pada topik yang penting kerana dia merupakan core business dalam tarikat. Perkara penting dalam tarikat itu ialah mengajar kita sentiasa mengingati Allah, zikrullah. Ya, maka kita masih berbicara tajuk tentang zikrullah ya. Pada sesi lepas, sesi yang ke-10, kita dah baca pun beberapa dalil dan komentar para ahlillah, para ulama. Kemudian yang kita bincangkan di sini ialah pada hari ini kita nak tengok pula bagaimanakah zikir dari sudut intonasinya telah kita bicarakan. Ada yang jahar, ada yang sir. Ada keadaan kita digalakkan baca kuat, ada masanya kita digalakkan baca perlahan, dan kita telah mengharmonikan pandangan-pandangan yang mengatakan zikir kuat itu tak boleh, bid'ah, dan kita telah harmonikan dengan memetik kata-kata para imam. Imam Nawawi telah memberikan garis panduan bila kita nak baca kuat dan bila masa kita nak baca perlahan kan. Maka tuan-tuan, kita teruskan. Qala radhiyallahu anhu, kata al-Imam Syekh Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu, ya, dia memetik kata-kata apakah dia kelebihan zikir kuat. Antaranya al-Allamah At-Tahthawi dalam Hasyiah ala Maraqi al-Falah telah diperselisihkan adakah zikir sir ataupun itu afdal, mana yang lebih afdal, sir ataupun jahar, mana yang lebih afdal. Maka perbahasan kita pagi ini tertumpu kepada zikir yang dikatakan khairul zikri al-khafiyu wa khairul rizqi ma yakfi. Khairul zikri al-khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir ialah secara perlahan. Kan orang nampak kita biasa kan, kulu kili aktiviti kita berjalan, tapi dalam hati kita Masya Allah, 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 Ya Latif, hatinya sentiasa berzikir. Ya, itu paling bagus. Dan seperti mana kita kiaskan, rezeki yang paling bagus bukan banyak, bukan melimpah ruah yang menyebabkan kita membazir, yang menyebabkan kita tak bersyukur, tapi rezeki yang baik itulah rezeki yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itulah rezeki yang mencukupi, ya, rezeki yang berkat kan. Maka dia kata apa? Ini kerana zikir sir lebih baligh dalam ikhlas
dan lebih dekat untuk diterima. Apa maksud lebih baligh? Zikir perlahan ni lebih dekat kepada ikhlas. Ablagh, baligh itu tuan-tuan boleh kata lebih dekat, hampir kepada ikhlas. Jadi makna bukanlah kata orang yang zikir kuek ni tak ikhlas, tak. Tapi kalau kita bandingkan sedekah tuan-tuan secara sembunyi, yang dikatakan tangan kiri pun tak tahu apa yang tangan kanan kita infak, itu memang lebih baik. Semalam di rumah saya ada seorang datang daripada Rawang. Dia uruskan harta adik dia, arwah adik dia, bagi sahah 5,000 lah. Jadi saya dengan Banib semalam buatlah sikit bukti penerimaan untuk urusan keluarga dia. Tapi saya katalah kat abang tu, bang ada rezeki nanti 20 bulan datanglah ke sahah maulid. Dan dia pun katalah nanti Ustaz ada rezeki lebih, kita pun nak menyumbang lagi. Saya kata alhamdulillah, alhamdulillah, bagi tahulah nanti apa nak transfer, bang beritahu lah. Dia kata nak sonyap-sonyap ya Ustaz, tak nak nanti biar orang tak tahu kita infak ni. Dia melihat dari sudut zikir ataupun sedekah yang tersembunyi itu lebih afdal daripada sedekah yang nyata, yang nampak kan. Di sudut itu begitulah tuan-tuan. Tapi betul tuan-tuan, sebahagian keadaan lebih baik kita memilih zikir sir. Dia lebih baligh, tidak apa, lebih dekat kan dengan ikhlas tuan-tuan, dan lebih hampir, lebih dekat untuk diterima Allah Ta'ala, ya, dengan tidak menafikan keperluan tuan-tuan kelebihan zikir jahar. Okey, kita ambil dulu zikir yang sir ini, kelebihan zikir sir. Taib. Ini satu pandangan. Taib tuan-tuan. Pandangan yang kedua kata jahar lebih bagus, kuat lebih bagus. Dalil zikir kuat ni pun banyak tuan-tuan, sebab Nabi SAW pun sendiri berzikir dengan sautihil a'la, suara yang tinggi. Tengok terjemahan 171 tu kan, suaranya yang begitu kuat. Jadi itu dalil zikir kuat. Okey, tuan-tuan ambil kesimpulan, Rasulullah SAW sendiri menyuruh orang yang membaca Quran di masjid agar baca kuat sikit. Apa tujuan dia tuan-tuan? Supaya orang lain boleh dengar, orang lain pun dapat manfaat. Okey, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pun mengikut manhaj sunnah Nabi SAW. Kalau siapa baca Quran, bacalah kuat sikit, ya, kerana orang lain pun dapat mendengar, menghayati apa yang kau baca. Tuan-tuan, penting, ya, membaca kuat, berzikir kuat itu kita dah faham, dia membabitkan pihak yang kedua dan ketiga. Saya zikir, Sepul pun dengar, Zeti pun dengar. Jadi saya dapat pahala baca, mereka dapat pahala dengar. Sekurang-kurangnya itu nampak kebaikan zikir secara jahar. Kalau saya nak ulang sedikit, Dr. Salah Al-Qadiri, ya, dia pesan kat kita 5 kan, Cikgu AI Duran Tipus kan ada 5 qari kan. Sebut nama Syekh Mustafa tu, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Mahmud Ali Al-Banna, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Abdul Basid Abdul Samad, satu lagi Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Kata Syekh Salah, tiap hari kena dengar Quran. Jadi as-sama' tu hanya berlaku kalau si qari baca kuat. Nampak tak? Di sini kekuatan baca kuat itu penting. Ya, tapi bukan makna kita mengganggu orang lain, tak. Memang majlis tu majlis as-sama'. As-sama' ni maknanya bukan sama' daripada kulit babi ke, tak. As-sama' bil ain, as-sama'. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kita mendengar orang menyuruh kita kepada keimanan, memanggil kita kepada solat, mengajak kita kepada zikir, membaca ayat Quran. Jadi kita dengar. Ini tuan, ya, ini satu kelebihan tuan-tuan as-sama', ya, penting untuk kita. Jadi di situ kalau nak dengar, mestilah pembaca itu baca kuat kan. Itu sama-sama dapat pahala lah. Baik. Apabila dihimpunkan antara hadis yang warid daripada Nabi SAW, warid ni yang datangnya daripada Nabi SAW, tuan-tuan, maka difahami, kita tahu, senang je. Kita tengok situasi dan keadaan individu. Kalau tuan-tuan agak-agak jenis jobor kuat ni, janganlah joget sikit, pembelahan je lah. Masuk tangan dalam poket, bilang je lah tasbih tu berapa nak bilang. Ya, jangan tinggikan suara. Kumat kami sikit je, supaya kita dapat melafazkan zikir itu. Kalau kita takut riak, ataupun kita takut ganggu orang sedang tidur, orang yang sedang tuan-tuan sedang solat, maka kita perlahankan, itu lagi bagus. Dalam kitab Al-Fatawa disebut jangan ditegah orang yang menyaringkan suara masa zikir di masjid. Kenapa tuan-tuan? Kita takut kita menghalang orang berzikir di masjid ni, kita akan tergolong dalam kumpulan orang yang zalim. Apa dalilnya?
Dalilnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya? Apa maknanya tuan? Siapa yang paling zalim? Jawapannya tiada siapa yang lebih zalim berbanding kita menutup masjid, menghalau orang, memarahi penceramah, memarahi imam kerana imam tu berzikir. Kita marah kat penceramah kerana dia menyampaikan benda yang hak. Itu orang yang paling zalim. Tak tuan-tuan Jadi termasuk paling zalim, azlam, paling zalim ialah tuan-tuan, kita menghalang jemaah masjid berzikir. Masjid kata, okey, kita lepas isyak baca suratul mulk. Masya Allah, kena baca kuat. Kan? Yang dekat masjid ni, keliling masjid itu memokak betul lah. Pukul 9 dia memokak, dia nak tidur. Relax lah berada, pukul 9 bukannya pukul 11, bukannya pukul 12 pagi, 12 malam, pukul 9 malam, awal lagi, isyak kan awal. Tetapi untuk masjid pula, jangan buka tuan-tuan sound yang luar, pakai dalaman je lah. Nampak tak? Jadi kita harmoni lah, kita tak ganggu jiran dan kita hanya dalam. Tapi kalau yang dalam tu yang memokak, tembelengkan muka tu dalam masjid, tapi dia marah orang berzikir, baca Quran secara jama'i, secara serentak. Kalau ada yang menghalang, itu memang tak faham lah tu, sebab dia dalam masjid. Kalau mungkin orang luar, tu mungkin kalau tengah malam sikit, sebelum subuh, mungkin bagi dia mengganggu lah tuan-tuan jadi kita kena faham situasi itu. Jangan sampai kita menjadi ejen kepada orang yang zalim, yang menghalang orang untuk berzikir secara kuat di dalam rumah Allah. Okay? Banyaklah tuan-tuan kitab-kitab ni disebutkan, banyak. Imam Sya'rani sebut, antaranya ulama salaf dan khalaf telah ijma'. Apa maksud ijma'? Bersepakat, bersependapat, mengatakan sunat zikir secara jama'i. Kita dah faham, halaqah, kekalkan malam Jumaat baca Yasin, kekalkan tuan-tuan zikir. Sunat zikir secara halaqah, secara kuat dalam masjid tanpa ada yang ingkar, kecuali kalau zikir tu ada unsur mengganggu. Contoh-contoh zikir kompak, jemaah masih iktikaf di masjid, jadi kompak tu tak bolehlah kita nyaringkan suara. Tuan-tuan kita nak zikir kuat-kuat, nak joget-joget orang tengah solat, kita nak zikir kuat-kuat tuan, orang masih baca Quran. Ini semua kita kena mengikut situasi. So kita perlahankan sedikitlah bacaan itu tuan-tuan. Kita perlahankan sedikit supaya dia tidak mengganggu kita punya tuan-tuan aktiviti orang lain dalam ibadah, dalam berehat. Kalau berehat pula, selalu saya sebut, ikutlah waktu dia, waktu tu waktu solat ke waktu rehat. Kalau ada memang 5 minit lagi contohnya sebelum subuh, jadi patutnya waktu tu 10 minit lagi tu memang kita dah kena bangun kan. Kita memang dah waktu kita dah bersedia untuk solat. Jadi tak adalah isunya kalau 10 minit, sekarang subuh 5.45 contohnya kan. Jadi kalau setakat 5.35 Bilal baca tarhim, Bilal mengaji, selawat, kan macam kita kan puncak alam macam tu lah, lebih puncak alam ni kan, lebih sebab Ustaz Hasan pukul 4.30 dia dah kena azan pertama. Ustaz Fuad kan dah azan pertama dah dikesampaikan, jadi maknanya sepatutnya tak ada komplain. Azan pertama tu berlaku supaya kejutkan kita sahur, kejutkan kita untuk qiyam kan tuan-tuan. Jadi maknanya kita simpulkan, kita sesuaikan dengan keadaan dan suasana. Baik, kita beralih pada perenggan yang kedua, itu Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi radhiyallahu an. Okey, dia kata dalam Fatwa Al-Khairiyah, okey, dia kata apa? Tuan-tuan, dia kata ketika mana dalam hadis tentang permintaan untuk dinyaringkan zikir, ada zikir. Maknanya ketika mana kita dah baca pun hadis ni tuan-tuan. Kita dah baca dah hadis ni pada halaman yang lepas tuan-tuan. Cuba cari dalam ni, aku ada dalam gambar. Dalam galeri, cuba tengok. Sorry tuan-tuan ada gangguan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hadisnya apa? Allah berfirman. Ini hadis apa? Hadis Qudusi Allah berfirman, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalaulah si hamba tersebut, tak kisahlah kita di Rasah Kemayan ko, di Kampung Payo ko, di Bukit Ampangan ko, Tuan Haji Ishaq di Warisan Putri ko, di Desa Permai ko kita ni, kalau kita menyebut nama Allah
dalam grouping khalayak ramai. Fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan sebut geng-geng zikir ni, geng-geng hadrah, geng-geng halaqah zikir ni, aku akan sebut di khalayak orang yang lebih mulia di kalangan para malaikatul kiram. Jadi maknanya di situ dah dalil yang jelas elok zikir kuih dalam tempat yang tertentu. Di musalla, di madrasah, di zawiyah, di sahah, tuan-tuan. Di mana tempat kita buat bulatan, buat tempat, kita berzikir di tepi pantai ke sekali-sekala kan. Tuan-tuan, ini maknanya ada tuntutan. Artinya kalau dah ada himpunan, artinya zikir itu dibaca kuat. Tiba-tiba terkuat. Kalau rumah tak apalah ji. Kalau rumah pokok dia kita lah. Rumah kita. Kan? Kalau komplain pun isteri kita, anak-anak kita. Jadi itu lain lah. Ini yang kita bahaskan ialah kalau di masjid. Tapi di rumah pula, bapak ni janganlah dia regi anak-anak dia pula kan. Dia memang kaki qiyamul lail pukul 3. Janganlah pukul 3 tu dia baca kuat-kuat. Nak kujut anak, kujut pukul 5. Jadi menghampiri waktu subuh tapi sempat dia buat contohnya 4 rakaat tahajud dan tutup dengan witir. Itu Tuan Haji Jamil ya. Tak adalah pukul 2 pagi tu kita gerakkan dia orang. Kita gerakkan 4.30. Ikut keadaan lah. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita boleh perhatikan hadis ada kata perlahan, ada hadis kata kuat, dan kita dah dapat serasikan, kita dah dapat harmonikan. Ia bergantung kepada situasi. Itu je kesimpulan dia tuan-tuan. Taib, perenggan baru, bawah sekali. Jika terselamat daripada tuan-tuan riak, kalau tak ada gangguan, fadal, bacalah kuat. Itu lagi bagus. Kenapa lebih bagus? Lebih besar faedah. Sebab ada orang yang dapat mendengar. Orang dengar, dia dapat pahala. Yang membaca dapat pahala, yang mendengar pun dapat pahala. Yang baca dapat double. Pahala baca dengan pahala memperdengarkan bacaan kepada orang lain. Tuan-tuan, lagi dia boleh bagi kita kekuatan, menyedarkan kita. Tuan-tuan, dia menghimpunkan semangat kita. Betul? Zikir kuat ni kan semangat. Tuan-tuan, beri kita tumpuan. Kalau kita baca perlahan dengan lolap tuan-tuan, kadang tak fokus. Tapi zikir kuat tu kelebihan dia banyak. Hilang mengantuk, tambah cergas. Tuan-tuan, itulah. Ya, terdapat dalam Hasyiah Al-Hamawi daripada Imam Sya'rani radhiyallahu an, ulama salaf dan khalaf tadi dah sebut boleh zikir secara jama'i, secara kuat dengan syarat-syarat yang telah dibincangkan. Okey, baik. Sebelum kita pindah zikir lidah dan hati, dapat tak pun? Tak. Okay, tuan-tuan kita pindah kepada tuan-tuan, zikir ini dia ada alat untuk berzikir. Okey. Kita nak gunakan jawarih anggota kita ni. Nak guna lidah ke nak guna hati? Okey tuan-tuan, kita rujuk pakar. Antara pakar dalam zikir ini pastilah ulama-ulama tariqat, ulama-ulama tasawuf, antaranya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Dia kata apa? Daripada Afdaluddin, saudara dia. Dia kata zikir dengan lidah disyariatkan kepada orang tua dan muda kerana hijab keagungan itu tidak terangkat kepada seseorang pun, tak kira kau tua, kau muda, kau imam ke makmum. Walaupun para nabi, hijab itu pasti ada, tetapi ia hanya mengetuk. Tuan-tuan apa maksud mengetuk di situ? Maknanya tuan-tuan, okey, kita ni siapa pun, ustaz ko, imam ko, siapa pun tuan-tuan, kita memang digalakkan untuk zikir secara jahar, menggunakan lidah. Lidah tu pun intonasi dia berbezalah, kadang-kadang tinggi, kadang sedang, kadang perlahan. Jadi kita ambil yang sedang lah ni. Bacaan dia punya intonasi yang sederhana. Maka saya ulang balik tuan-tuan, kalau kita perhatikan kalam Imam Asy-Sya'rani ni yang dipetik daripada saudaranya Afdaluddin tuan-tuan, dia kata apa? Iaitu kalau kita ini baca tuan-tuan zikir, zikir dengan lisan, kita ni sedang cuba nak memecahkan, melepasi hijab. Ada benteng tuan-tuan, benteng yang menyebabkan kita berkhayal, kita tak khusyuk, kita tak rasa seronok, lazat dalam zikir. Ada tuan-tuan ada hijab. Kan? Maka sebab itu hijab itu memang ada tuan-tuan, maka sebab itu untuk memecahkan hijab ni tuan-tuan, nak ketuk hijab itu kita kena mulakan dengan zikir lisan. Okey, dengan zikir dengan lisan, dengan lidah kita berzikir.
Walaupun dia dah jadi wali besar, dia tetap kena zikir dengan lisan. Okey? Baik. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan zikir ni tak kisahlah nak guna lisan ke hati ke tuan. Kalau dalam hadas, dalam keadaan junub, perempuan yang haid dan nifas tuan-tuan, boleh zikir. Yang tak boleh baca Quran kan, kalau yang dalam keadaan hadas besar. Tapi untuk hadas besar ni zikir boleh on sentiasa, tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Ini merupakan perkara yang dibenarkan tuan-tuan oleh syariat, kerana zikir itu mesti berbentuk daim, mesti berbentuk berterusan. Okey, walaupun dia dalam keadaan uzur. Dia tak boleh dalam jambannya, tempat-tempat kotor tak boleh lah. Tempat lain tuan-tuan, dalam kereta, tengah jogging, goreng pisang, apa buat tuan-tuan, ahlan wa sahlan, boleh zikir sentiasa kan. Baik, sama ada secara lisan ataupun dalam hati kita. Beliau juga menyebut, yakni Imam Nawawi, zikir berlaku dengan hati dan lidah tuan-tuan, tapi kalau nak afdal, kena himpunkan kedua-duanya sekali. Nampak? Ya, tuan-tuan, lisan kita zikir, bawa masuk dalam hati, itu yang paling bagus. Tuan-tuan, jika ingin dilakukan salah satu sahaja dengan hati adalah lebih afdal. Jadi kita mesti dah masuk sesi latihan ni, riadah tuan-tuan, berlatih untuk biasakan hati kita ni berzikir. Allah, Allah, Allah kan. Latih diri kita. Tidak sepatutnya zikir dengan lidah dan hati itu ditinggalkan oleh sesiapa pun. Kenapa? Takut riak. Tuan-tuan, kenapa tak zikir ni lepas sembahyang ni? Cabut baliklah, sekarang zikir riak. Kenapa tak datang sahah ni? Kenapa tak datang zikir ni? Tak boleh lah ustaz, zikir ni kalau nanti ramai-ramai ni riak lah. Itu alasan orang tak cerdik tu. Tuan-tuan, ya, jadi jangan bagi alasan tak mau berzikir kerana takut riak. Dengan zikir itu tuan, satu hari nanti riak tu akan dapat kita hilangkan. Zikir dengan lisan. Tuan, sehingga Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, tuan, antara ulama sufi yang penting, sufi salaf yang awal tuan-tuan, yang kita tahu latar belakang dia ni penyamun tarbus, perompak nombor 1 Baghdad, tapi dia taubat. Dia ni sekodeng, minat dengan seorang perempuan, dia kojo panjat dinding kojo ni, Imam Fudail bin Iyad, tapi mendengar bisikan ayat Quran menyebabkan beliau bertaubat, mengembalikan barang-barang yang disamun ni kepada mangsa-mangsanya. Oleh kerana dia bertaubat, Imam Fudail bin Iyad bertaubat, maka semua perompak-perompak peringkat kebangsaan dan antarabangsa semua, kalau dia bos dalam penyamun, sekarang dia dah bertaubat bos dalam tarikat, kita akan ikut Fudail bin Iyad untuk taubat, untuk berzikir kepada Allah. Semua penyamun pun taubat, tuan-tuan. Jadi hingga Imam Fudail mengungkapkan kata beliau yang masyhur, tarkul amal li ajli nasi riya, meninggalkan amalan kerana manusia itu adalah riak. Kita tak beramal, kenapa tak azan? Takut riak. Itulah riak yang sebenar. Kenapa tak sedekah ni? Biasa subuh-subuh masuk RM5, tabung masjid RM10. Tak adalah, ada orang perasan lah saya sedekah, takut riak. Tak ada tuan-tuan. Meninggalkan amalan kerana manusia itu dinamakan riak, beramal kerana manusia itu dinamakan syirik. Faham tuan-tuan? Jadi seandainya dibukakan kepada manusia pintu perhatian dan pengawasan orang lain terhadapnya dengan pelbagai prasangka batil, nescaya banyak pintu kebaikan akan tertutup. Serta pelbagai perkara penting dalam agama akan hilang. Sedangkan ini bukan jalan orang arif. Syekh Saleh Ja'fari, tuan-tuan, Sayyidi Abdul Wahab At-Tazi, guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibn Dabbagh, dan seumpamanya sampai kepada Imam Abdul Hasan Asyadzili dan seumpama, ini bukan jalan orang arif yang meninggalkan amalan kerana takut riak. Tak. Kerana kalau kita beralasan demikian, tuan-tuan pun tak akan masuk dah daurah ni. Hasri pun dah tak nak tanam durian kat sahah dah, kata takut riak lah Syekh, kata dia kan. Orang pun akan mengelak-ngelak je. Kenapa tak korban? Takut riak. Habislah tuan-tuan orang Komboja, tak rasalah daging tahun depan. Semua bagi alasan takut riak. Itu alasan palsu. Itu bisikan syaitan. Kita kena terus beramal dan memohon kepada Allah agar dikurniakan ikhlas. Kan? Taib. Terus 174. Hati orang lalai mempunyai penutup, menyebabkan mereka tidak merasai kemanisan zikir dan kemanisan ibadat. Nampak tak? Pergi dah umrah, tak payah menangis tu. Dan patut rindu dengan Nabi SAW, menangislah sikit.
masa tawaf rindu dengan Kaabah, tuan-tuan, menangislah ke? Tak ada. Relax, hadir ni duit 10,000 habis ni. Tak rasa kemanisan ibadah. Tuan-tuan, oleh kerana itu dikatakan tiada kebaikan dalam berzikir bersama hati yang lalai lagi lupa. Okey, kita nak selesaikan masalah apa ni? Tuan-tuan, tak khusyuk. Masalah kecuaian. Kita ni ada risyawah, ada hijab. Semua orang ada hijab. Kita nak ketuk, tuan-tuan, nak cuba bersihkan hijab tu, nak gilap potensi hati kita, maka dengan zikrullah. Habis macam mana? Zikir tak khusyuk, zikir sebut, lidah sebut, tapi hati, kepala merawang tak mana-mana, tuan-tuan. Maka dia kata, ini bukan bermakna perlu meninggalkan zikir kerana hati yang lalai semasa zikir. Orang yang berhemah, tinggi hemah ni, tuan, kuat semangat maksudnya. Ulul himmah. Orang yang kuat semangat, dia jihad, dia mujahadah, dia lawan nafsu, tuan-tuan. Berwaspada, tuan-tuan, sehingga sampailah dia, tuan-tuan, peringkat-peringkat zikir. Kan? Dia ada peringkat-peringkat zikir itulah. Nanti zikir, tuan-tuan, dia akan rasa best. Kalau tertinggal, dia akan qada. Kalau tak dapat pergi, dia rasa macam tak selesa. Itu, tuan-tuan. Ya, ini zikrullah, tuan-tuan, bagi orang yang ahli zikir. Mula-mula memanglah memanglah bang, kita zikir tak khusyuk. Betul. Mula-mula memanglah. Tetapi insya-Allah dengan semangat kita yang gigih, ya, walaupun tak ramai yang dapat ikut, walaupun ramai yang ponteng, tuan-tuan, kita tetap pergi zikir. Kita tetap berzikir di rumah kita, di pusat-pusat pengamalan zikir kita pergi, tuan-tuan, di masjid-masjid, di mana-mana pusat pengamalan tarikat kita berzikir, tuan-tuan. Lama-lama esok dia pindah zikir dengan hati yang lalai kepada zikir hati yang hadir. Dah khusyuk lah tu. Walaupun bukan hari ni, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak bila entah, tapi usaha. Ia umpama pemanah. Kan, tuan-tuan, mula-mula tangan tu pengkar lah, tak mana-mana ditembak Tuan-tuan, tak kono lah. Try lagi, cuba lagi 3-4 kali, cuba lagi 5-6 kali, cuba lagi. Akhirnya panahnya menepati sasaran. Nampak tak? Tuan-tuan, kan, itulah dia kita, tuan-tuan, perlukan kepada sesi latihan. Mula-mula zikir ni tak boleh fokus, belumlah khusyuk. Kita zikir, tuan, kita rasa macam kita best, kita ada riak lah tu mula-mula macam tu. Tapi, tuan, dah berkali-kali dapat pimpinan guru, ada pula bai'ah, maka itu insya-Allah lebih kuat membantu untuk kita khusyuk. Okey, jom tengok apa pula kata Imam Ghazali. Qala radhiyallahu an, tuan-tuan, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu an berkata, ketahuilah sesungguhnya telah dikasyafkan kepada ahli basirah bahawa zikir merupakan amalan paling afdal. Nampak? Sebab tu dalam tasawuf tu, malam tadi saya sempat sikit TGDY, Tuan Guru Dr. Yusri bincang tentang sama ada tasawuf dalam bidang muamalah ataupun mukasyafah. Mukasyafah ni tinggi lah. Dikasyafkan, disingkapkan, dibukakan, gitu, tuan. Ahli basirah, ulama-ulama tarikat, ulama-ulama sufi, tuan, dia kata zikir amalan paling afdal. Tuan-tuan, tetapi kata Imam Ghazali, dia ada 3 lapisan. Tuan, 3 lapisan, 3 kulit, tuan-tuan, yang kita kena tempuh. Okey? Ini, tuan-tuan, apa lapisan dia? Kulit ini tetap mempunyai kelebihan kerana ia merupakan jalan menuju isi. Jadi kita nak dapat isi, kena ambil kulit dia tu. Kulit itu melindungi isi. Kan? Nanti tuan-tuan cuba tengok Datuk Zul ada share rakaman saya bentang masa di Bandar Estek Sabtu lepas tentang hakikat dengan syariat. Jadi kita ni, tuan, kita masih zikir syariat, tapi kita nak sampai kepada zikir hakikat. Kita dengan lidah, tuan-tuan, cuba dengan hati, cuba dengan tumpuan. Okey, kita ke arah itu insya-Allah. Maka, tuan-tuan, kita kena mulakan dengan lidah. Sebab kalau tak mulakan dengan lidah, kita nak lompat tu dalam hati, payah. Kita tak mampu. Kita bukan geng-geng yang jazbah. Kita geng-geng yang suluk, kan? Seperti apa yang kita baca baru ni dekat Kampung Payok, kitab Imam Ibn Athaillah Sekandari Tajul Arus. Kita orang salik, bukan orang majzub. Maka ini lapisan dia. Kulit lapisan yang pertama, lidah. Tuan-tuan, Okey, kita pun zikir Allah haq. Zikirlah, zikir lidah. Masuk lapisan yang kedua, hati. Tuan, hati berhajat kepada iringan lidah untuk berzikir sehinggalah ia hadir bersama zikir tersebut. Jadi hati dia kena follow. Tuan-tuan, lidah sebut, hati cuba ikut.
Tuan, sekiranya hati ditinggalkan bersendirian mengikut tabiat asalnya, nescaya dia akan memikirkan benda-benda lain. Kalau tak fokus, tuan-tuan, kita macam-macam lah benda kita nak fikir ni. Maka step yang kedua, lapisan yang kedua iaitu zikir hati. Lapisan yang ketiga, tuan-tuan, disebut zikir, iaitu zikir telah pun teguh di hati sanubari dan dia mula menguasai jiwa. Ni dah syok dah ni. Zikir itu menjadi makanan rohani kita kan. Kita dah syok. Kita tak nak badan kita gomok gedempol, sihat walafiat, dalam kita kuring-kuring. Tak nak. Dengan maksud lain, seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara lain, jomlah kita enjoy lah. Kita tinggallah zikir. Mula tinggal zikir tu, tinggal semayang, tinggal perintah, buat larangan. Mula macam tu kan, tuan-tuan. Tapi kalau zikir tu dah kuat, dah menguasai diri kita, tuan-tuan, maka kita tak akan terganggu, kita tak akan terhalang dengan apa-apa cabaran pun kita boleh tempuh, insya-Allah. Dia umpama Sayyidi Soleh kata, kita ni semua ada pedang. Pedang itu sebenarnya dia boleh menebas, memotong, segala manfaat boleh kita gunakan. Pedang itu ialah, tuan-tuan, kita umpamakan dengan zikir kita ni. Zikir ni dia boleh menebas, memutuskan, menghilangkan gangguan-gangguan. Kalau zikir peringkat yang dah masuk dalam hati sanubari. Nampak, tuan-tuan kan? Jadi itu dia kata. Dengan maksud lain, saya ulang balik, seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara lain, maka ia memerlukan pada usaha sebagaimana golongan kedua berhajat kepada usaha untuk meneguhkan hati agar sentiasa berzikir. Tuan, kemudian katanya yang keempat pula ialah isi. Ini kita panggil sir. Tuan, ini rahsia. Dia dalam lagi, tuan-tuan. Daripada qalb itu ada lagi dalam, namanya sir. Ini disebut oleh Syekh Aminuddin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub yang diterjemahkan oleh Syekhuna Dr. Jahid Siddiq, tuan-tuan. Dia dah masuk lubuk hati, sir. Kan? Di lubuk hati, zikir akan pergi dan terselindung, dan inilah yang kita nak cari. Yang kita nak usahakan ialah zikir sampai peringkat sir. Tuan-tuan kan? Bukan sir tadi lawan kepada jahar, tak. Sir ni dalaman yang ada, yang disebut, tuan-tuan, dalam perasaan kita tu ada lagi yang lebih dalam, maka itu yang dikatakan zikir isi. Tuan-tuan, baik, perkara ini wujud sehingga dia tidak lagi berpaling daripada zikir dan tidak pula kepada hati, bahkan dia dah fana, dah tenggelam dalam lautan ketuhanan. Ini kalau cakap dia ni, tuan-tuan, boleh kita pakai. Doa dia, tuan-tuan, mustajab. Inilah wali-wali Allah Ta'ala, sama ada yang terkenal ataupun yang tersembunyi. Ini, tuan-tuan, yang keempat, zikir sir, zikir dalaman betul dari lubuk hatinya. Okey, semasa berzikir, jika dia berpaling kepada zikir, tolehan itu dikira hijab yang menyibukkannya daripada mengingati kekasihnya. Tuan, apa makna tu? Tuan-tuan, disebut ketika semasa berzikir, jika dia berpaling daripada yang lain, wa mahma dhahara lahu fi athna'i dhalika iltifat ila adh-dhikri fadhalika hijabun syaghil. Dia kata, saya ulang balik, dia kata semasa berzikir, jika dia berpaling kepada zikir, tolehan itu dikira hijab yang menyibukkannya daripada mengingati Allah, kekasihnya. Keadaan ini yang diibaratkan oleh para arifin dengan fana. Kalau orang kata fana, dia ni maqam fana, tuan-tuan, maqam fana ni katanya dia tak adalah nak berhenti makan ko. Kalau orang dah habis, dia masih la ilaha illallah, dia tak berhenti, tak boleh berhenti. Ini maqamul fana. Sehingga Imam Ghazali kata apa? Ini adalah hasil zikir. Jadi kita nak starting macam mana? Mesti dengan lidah, kemudian hati. Tuan-tuan, jangan manjur-manjurkan diri kita ni. Tuan-tuan, kalau manja, dia tak nak zikir. Syahwat kita mana nak zikir? Setan mana suka zikir? Tak zikir, tak zikir lagi ni, esok lah ya. Minggu ni tak zikir lah, minggu depan lah. Jangan macam tu. Kita kena takalluf, paksa dia. Kan syahwat kita ni dia tak nak macam tu, tapi kita lawan dia. Sorry lah syahwat, zikir ni memang kau tak boleh tinggal lah. Kau kena buat juga. Kita lawan dia secara paksaan. Tuan-tuan, kalau dah kita buat secara takalluf, paksaan, nanti dia dah jadi normal, tabi'i. Dia jadi dia ringan lah. Dia selembut, dia mesra,
dia seronok tuan-tuan. Kalau dah jadi peringkat begitu, alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian zikir akan hilang dan yang kekal ialah Allah sahaja. Dia tak ada dah nak fokus pada tasbih, dia tak ada fikir tuan-tuan nak duduk atas sejadah, dia tak ada fokus dah kepada rabitah syekh, dah tak perlu dah semua. Yang hanya diingat hanyalah al-madhkur, yang kita ingin ingat ialah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini tahap zikir yang tertinggi, bukan lagi bilangan, bukan lagi jumlah, bukan lagi tasbih, biji tasbih, bukan lagi ayat yasin, bukan lagi alat-alat tuan-tuan, dah tak payah. Hanya yang diingat kalau pada maqamul fana hanyalah Allahu Subhanahu Wa Taala. Tapi benda ni untuk kita tak adalah. Kita dapat level 1 2 pun dah cukup, syukur alhamdulillah. Yang penting jangan tinggal zikir. Tuan-tuan sekalian, okey. 175 kita tengok pula dari sudut zikir individu dan jemaah. Ya, cuma kita ambil sedikit mukadimah tu bagus. Dia kata apa? Ya, ibadah yang dilakukan secara berjemaah termasuk zikrullah itu lebih banyak kelebihan berbanding dilaku secara bersendirian. Kita buat secara jama'i lebih afdal daripada infiradi. Tuan-tuan kecuali orang perempuan lah. Kecuali kita lelaki pun ada waktu-waktu kita tak payah keluar, duduk je zikir kat rumah. Ada masa-masa begitulah, tapi afdalnya di secara berjemaah tuan-tuan. Baik, kenapa berjemaah? Hati berhimpun, roh kita boleh share tu punya tuan-tuan, power dia boleh share juga tu, dia transfer juga kat murid dia tu tuan-tuan. Tawassul dengan share tu ada juga tuan-tuan, kita dapat kebaikan keberkatan roh itu tuan. Yang lemah ambil semangat daripada yang kuat. Kita ni baru 46, haji tu 86, gaut lagi tuan-tuan, kaki berseret tuan-tuan, macam gigi, tapi zikir steady 3 jam tak ada hal. Jadi kita semangat tengok kan, ya tuan-tuan. Yang golap tadi tuan-tuan, ambil cahaya daripada yang cerah. Yang kaki malih kat rumah tadi ni, masuk zikir, ada 2 orang lobai tu yang kuat zikir, kita pun dapat numpang dia tuan-tuan kan. Kalau kita tak faham kaifiat zikir, syekh tu boleh terangkan apa kaifiat dia. Ustaz, masa fana orang tu sedar ke tak sedar? Tak sedar. Jawapannya tak sedar, ya tuan-tuan. Begitulah, itu kelebihan zikir secara jama'i tuan-tuan. Dan kita faham kenapa kita perlu singgah pada taman syurga tuan-tuan. Taman syurga itu ialah khalaqah zikir, majlis zikir, majlis ilmu. Dan hadis berikut itu dah dibacakan, ya tuan-tuan. 176 177 tu dah dibaca. Nanti tuan-tuan cek balik muka surat 145 kan, ya hadis, ya dialog antara malaikat yang bertugas menjaga majlis zikir, menghantar laporan kepada Allah, berlaku dialog. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbangga kepada para malaikat terhadap kelompok zikir tuan-tuan. Dan ada orang datang bukan nak zikir, datang nak makan, datang nak cari kawan, datang nak tunggu isyak. Maka yang datang bukan dengan tujuan zikir pun dapat pahala kebaikan, kerana dia menumpang majlis keberkatan, majlis zikrullah. Baik, terus 177 hadis juga masyhur. Tiada satu kaum yang mengingati Allah tuan-tuan kecuali malaikat memayungi mereka, rahmat menyelubungi mereka, ketenangan turun kepada mereka, serta mereka disebut-sebut di sisi Allah. Ini kelebihan tadarus. Ada 4 kelebihan kan. Ini kelebihan liqa majlis zikir mingguan. Baca sama-sama tuan-tuan, maka akan dapat kelebihan tuan-tuan seperti yang kita baca dalam hadis ini tuan-tuan. Tayyib, terus 178. Saya tak baca semua tuan-tuan. Hadis Sayyidina Muawiyah ni saya dah riwayatkan di PD masa hari langsung, hari jadi 12 Rabiul Awal di Batu Empek, Taman Seri Cahaya. Hadis ni saya dah baca tuan-tuan, cuma saya nampak riwayat ini macam ada yang tertinggal. Cuba tuan-tuan tengok terjemahan dia. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW mendatangi satu bulatan halaqah zikir para sahabat. Nabi tanya, apa kau buat ni? Duduk buat apa? Kami duduk berzikir, ingat Allah, memuji Allah. Itu satu kan? Itu je kau? Ada tambahan yang tertinggal. Kami juga menyebut tentang syama'il Nabi. Kami juga bersyukur untuk kami bincangkan tentang akhlak Nabi, menjadi umat Nabi SAW. Itu yang tertinggal tuan-tuan. Maka Nabi kata, saya tanya ni bukan tak percaya dengan korang dah, percaya. Tapi Sayyidina Jibril datang, suruh confirmkan apa tujuan kamu berhimpun. Ada 2 tadi.
zikrullah, dengan selawat kata Nabi SAW, 2 poin, maka tuan-tuan, Allah berbangga dengan kumpulan kamu, ahli zikir, ahli selawat, ahli hadrah. Allah berbangga dengan kamu ya di hadapan para malaikat. Okey tuan-tuan ya. Begitu juga ada malaikat sayyarah. Apa sayyarah tuan-tuan? Yang berlega-lega, dia cari pagi ni mana ada majlis zikir. Kalau ada, dia akan transit, akan duduk di situ. Tuan-tuan ya. Hadis Sayyidina Anas yang bawah tu kita dah baca tadi, Riyadul Jannah. Kemudian tuan-tuan, saya nak terus 179. Dalam menjelaskan makna hadis ini, hadis Riyadul Jannah, taman-taman syurga, kalau lalu kita kena singgah. Tuan-tuan apa yang dijelaskan dalam kitab tuan-tuan, Allahu Akbar, nama kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah kitab Azkar. Kat saya ni ada 4 jilid tuan-tuan. Jadi kata apa? Apabila kamu melalui satu kumpulan yang mereka semua berzikir mengingati Allah, maka ikutlah berzikir bersama mereka, ataupun dengarlah zikir mereka, kerana sesungguhnya mereka berada dalam taman syurga. Kalau tak sekarang, kita akan masuk syurga nanti dengan asbab kita singgah, kita join kepada majlis-majlis zikir, hadrah zikir tuan-tuan. Ya, maka Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka dia dapat 2 syurga. Satu syurga dunia, iaitu zikrullah. Yang kedua syurga akhirat, masuk syurga. Nampak? Seperti mana hadis, kalau tuan-tuan ya, kita solat di raudah Nabi SAW, artinya kita, raudah tu taman syurga, insya-Allah kita juga jadi calon syurga kerana berkesempatan solat di raudah asy-syarifah. Tuan-tuan dan syurga untuk orang arif ni tuan, apa dia? Syurga musyahadah. Sebelum masuk syurga di akhirat, syurga musyahadah ni apa? Syurga fana tadi, syurga tenggelam dalam lautan zikrullah. Okey tuan-tuan. Terus Al-Imam Ibnu Abidin dalam hasyiahnya tuan-tuan, ketika membentangkan zikir jama'i, tuan-tuan, dia kata apa? Ya, memetik kalam Imamul Ghazali, memberikan perumpamaan zikir jemaah ya, dengan azan secara individu dan azan secara berjemaah. Suara muazzin secara berjemaah lebih bertenaga dalam memutuskan jisim-jisim udara berbanding suara muazzin perseorangan. Macam itulah zikir tuan-tuan. Ya, zikir jemaah lebih kuat kesan dia terhadap hati kita. Dia pecahkan kita punya sifat-sifat mazmumah, hijab-hijab yang menyelubungi, berbanding kalau kita zikir secara persendirian. Jadi maknanya tuan-tuan, tuan-tuan kena ambil jalan, kena hadir juga majlis zikir jama'i. Tak memadai zikir di rumah semata-mata. Zikir rumah tu kena kekalkan, kena teruskan, tapi kena join seminggu sekali, cari tempat zikir, join lah tuan-tuan. Itu dia ubat dia yang paling bagus berdasarkan pengalaman Imamul Ghazali. Imam Tahtawi, betul ke saya sebut nama dia tu? At-Tahtawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama beliau ialah betul lah, dua huruf ta Tahtawi. At-Tahtawi. Tahtawi tuan-tuan, disebut perkataan Imam Asy-Sya'rani Abdul Wahhab radhiyallahu an. Dah terbuatlah tadi zikir kan, ijma' boleh zikir kuat kan. Jadi tujuan zikir kuat tadi tu banyak dah kita senaraikan tuan-tuan, dan dalilnya juga banyak. Okey, mengenai zikir mufrad atau secara individu tuan-tuan, dia juga mempunyai kesan efektif. Ada tuan-tuan, jernihkan hati, sedarkan diri kita daripada lamunan berangan hidup, nak lama lagi hidup berangan. Kita nak biasakan diri berjinak dengan Allah Ta'ala pencipta kita. Nikmat bermunajat secara bersendirian itu juga penting. Zikir secara bersendiri di rumah pun penting. Pun kumpulkan keluarga pun penting. Pergi ke pusat pengamalan tarikat pun penting tentang zikir mingguan. Setelah bermuhasabah dan meneliti keaiban serta kesilapan diri, maka menjadi satu kewajipan setiap Muslim agar duduk zikir tuan-tuan secara bersendirian. Tuan-tuan, nampak tu? Rajulun zakarallaha khalian. Seorang yang berzikir bersendirian, seorang-seorang di tengah malam kan. Fafadat ainah, mengalir air matanya. Tuan jadi apabila kejahatan terselah, mohonlah kepada Allah, segeralah bertaubat. Tuan-tuan, bermujahadalah melawan nafsu. Tuan-tuan, untuk kita mendapat karamah, kelebihan hadis yang saya baca tadi, terjemahan dia,
seorang lelaki ataupun perempuan yang mengingati Allah secara bersendirian lalu berlinanganlah air matanya. Ini kelebihan zikir secara individu, tetapi tidak menafikan saya kata tadi kita kena usaha pergi tuan-tuan zikir secara jamaah. Okey, saya nak ambilkan satu tajuk lagi adab zikir mufrad tuan adab yang lain tu kita bincang minggu depan lah. 183 tu kita bincang minggu depan. Kita tengok adab zikir mufrad. Baik, qala apa tuan-tuan zikir mufrad ni? Seeloknya bagi setiap penzikir adalah berada dalam sifat yang paling sempurna. Duduk kalau boleh menghadap kiblat kalau boleh, sunat. Tundukkan kepala, perasaan hina diri, khusyuk, tenang. Zikir boleh dilakukan tanpa mengikut apa yang disebutkan. Kalau tak ikut step tadi pun tak apa, tak menghadap kiblat pun tak salah. Tak ada wuduk pun boleh zikir kan, tapi kalau nak afdal, buatlah step dia yang kita akan bincangkan adab berzikir. Di seluruh tempat pun begitulah, tak adalah tuan-tuan duduk terpacak kat tengah pasar Ampangan tuan-tuan berzikir. Pergi kat TTDI, pergi Damansara pula duduk tengah pasar berzikir, kecuali tuan-tuan memang tokek kodai. Semua terketurukan semua tuan-tuan zikir, itu lain. Tapi tuan-tuan bontang tikar dekat depan tu nak berzikir, itu tak sesuai lah. Ya, tuan-tuan Taib. Tempat pun kita tengok tuan-tuan kalau ada pergi masjid lagi afdal. Mulut kita pastikan bersih, jangan mulut bau rokok, bau vape apa benda tu, jangan makan bawang, jangan kumur-kumur dulu, wuduk dulu. Tuan-tuan baik. Apabila kebersihan luaran, hissi tu luaran apabila kebersihan hissi luaran tuan-tuan kita nak jaga, maknanya kebersihan hati maknawi tu lebih patut kita jagalah. Sebab hati ni tempat pandangan Allah. Yang luar ni tangan kita bersih, muka kita ada wuduk, jubah kita bersih, itu memang dituntut. Kalau luar dituntut, dalam lagi dituntut. Sebab dalam ni tempat pandangan Allah Ta'ala. Dan mesti dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah yang menghalang kita dengan penyakit aghyar. Apa aghyar tuan? Debu-debu, kotoran-kotoran duniawi yang melekat dalam hati kita tu mesti kita buang. Dunia berada di tangan kita, tak masuk dalam hati kita. Tuan-tuan? Terus, zikir dicintai, dibenarkan, digalakkan dalam semua situasi. Cuma tuan-tuan kita nak kena tadabbur, cuba kita hayati. Ya, sehingga tuan-tuan dalam sudut praktikalnya, contohnya istighfar. Kan, kita mesti membayangkan keampunan Allah. Ghaffarnya Allah. Kita tuan-tuan selawat. Kan, kita membayangkan kesempurnaan, keindahan Nabi SAW. Tuan-tuan kan, kalau kita zikir nafi isbat, apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nafikan la ilaha illallah, la ilaha, la. Tak ada yang berkuasa, tak ada yang cantik, tak ada yang sempurna. Kita isbatkan, melainkan Allah sahaja. Tuan-tuan kan, kita menafikan segala bentuk penghalang yang menyibukkan tumpuan kita untuk berzikir. Walau bagaimana sekalipun, jangan sesekali tuan-tuan kita ambil tadi prinsip meninggalkan zikir kerana tidak khusyuk. Macam itulah orang tu, kenapa tak semayang bang? Tak khusyuk. Itu lagi jahanam, itu lagi lahabau tuan-tuan. Tak semayang sebab tak khusyuk. Kenapa tak pakai tudung ni, tak tutup aurat? Tak ikhlas. Ini semua lahabau punya alasan tuan-tuan. Kita tak pakai yang tu. Kalau ikhlas ke tak ikhlas, benda wajib kita kena buat. Ikhlas datang kemudian insya-Allah tuan-tuan. Taib, kemudian terus tuan-tuan 182 meninggalkan zikir tuan-tuan menyebabkan kita ni lagi. Saya pegang prinsip Syekh Solah senang je. Halaqah tu ada 60 orang. 60 orang tu yang baca betul 6 orang tuan-tuan. Yang 54 tu baca salah. Macam kata Syekh Solah, lebih baik dia duduk dalam kelas Quran, dia bacalah terplay out sikit-sikit tu besok, daripada dia tak masuk kelas Quran, dia pergi mengumpik. Mana kau nak? Kan, memang tak perfect lah, akan ada kesalahan, tapi tak apa, yang datang zikir tu 30 orang, 3 yang khusyuk, 27 out. Mulut lah sebut, tapi pemikiran tak mana-mana tak. Itu lagi baik tuan-tuan duduk dalam majlis zikir daripada tak masuk langsung, kan dia pergi tengok TV. Mana lebih elok? Itu perbandingan yang mudah tuan-tuan. Dan untuk zikir ni tuan-tuan, ini zikir tingkatan dia. Orang Pucuk Alam, Kak Jaliah dan orang Pucuk Alam boleh belajar dengan Syekh Azizul. Ini lebih detail, beliau boleh terangkan tentang zikir apa ni Datuk. Kita tengok ada peringkat. Kita ambil pengalaman orang yang berpengalaman. Kita bukan main potik-potik nama ni, kita cerita ni orang yang dah melalui proses zikir fana ini. Ada tingkatan tuan-tuan. Yang pertama dipanggil tuan-tuan zikir. Okey, kita baca dulu. Jangan kamu tinggalkan zikir semata-mata kerana hatimu tidak hadir bersama Allah dalam zikir tersebut.
Jangan bagi alasan tak nak zikir sebab tak khusyuk. Jangan bagi alasan. Kena terus zikir juga dengan lisan kita. Kerana kelalaianmu dari berzikir mengingatinya adalah lebih bahaya, lebih teruk daripada kelalaianmu semasa berzikir mengingatinya. Sekurang-kurang lisan kita ni nyebut nama Allah. Okey dah tu, dah ada pahala dah. Walaupun kesannya kurang kuat, kurang bernas, kurang hebat, tapi sekurang-kurang lidah kita nyebut. Jangan bagi alasan tak ingat langsung tak zikir. Jangan. Kena terus zikir. Moga-moga Allah memindahkanmu daripada zikir. Ni peringkat zikir tuan-tuan. Zikir kita ni tak apa, kita panggil zikir yang ghaflah. Tuan-tuan, peringkat pertama ghaflah. Kita masih zikir tapi otak kita melayang ke sana kemari. Masih lalai. Tapi okey lagi zikir juga dengan lisan. Nanti tuan-tuan kita akan sampai hati jaga, yaqadhah, sedar. Sampai tuan-tuan daripada yaqadhah itu dia sebut hudur. Tuan-tuan, daripada hudur itu tuan-tuan, maka dia akan sampai kepada yang kita sebut tadi fana lah. Tuan-tuan, fana. Maka kalau boleh saya nak tutup kelas pagi ni, saya nak buat sikit nota. Tuan-tuan, tingkatan zikir yang disebut oleh Al-Imam Ibn Athaillah, yang beliau katakan prosesnya lebih kurang beginilah. Okey. Prosesnya tuan-tuan, daripada mulanya proses yang pertama zikir itu daripada zikir pertama disebut ghaflah. Yang kedua tuan-tuan disebut yaqazah. Yang ketiga hudur. Yang keempat fana. Tuan-tuan, ini tingkatan zikir mengikut Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Kan? Mula-mula suara dengar insya-Allah. Okey tuan-tuan, mula-mula kita sebutkan mula disebut sebagai zikir yang biasa-biasa, awam. Kan? Ini ghaflah ni maknanya masih dalam lisan kita, lidah. Lisan. Yaqazah ni dah masuk hati dah. Maka kita nak pergi tuan-tuan dekat sini. Sir. Rahsia. Kan? Ghaflah, yaqazah. Kita Al-Latif, Ya Latif, Ya Wadud. Kita dah boleh membayangkan lembutnya Allah, kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Kita dah nampak dah yaqazah. Ini nyebut dia lah, tapi merewang kan. Tak apa, ghaflah. Pindah yaqazah, pergi pada hudur. Peringkat last tuan-tuan, fana ini tadi saya dah khabarkan, dah tak ada jumlah, tak ada zikir, tak ada apa. Tuan-tuan ni dia sampai maqamul fana. Ini maqam para ahlilah. Kita sampai kepada hudur. Kita memang betul-betul tuan-tuan dengan zikir itu kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara cadangan dan pengalaman yang dikongsikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, tuan-tuan, dan nanti kita akan bincang pada kelas yang akan datang adab zikir. Kalau berjemaah macam mana, secara bersendirian macam mana tuan-tuan, dan kalau secara berjemaah tu dia ada tambahlah sikit sebab kita ada khalifah, kita ada imam yang memimpin, so kena serentak. Itu kita akan bincang kelas akan datang. Dan tuan-tuan, kesimpulan yang atas tu disebut setiap manusia hendaklah berzikir dengan lisan walaupun ghaflah, sehingga hatinya dibuka oleh Allah Ta'ala dan pindah tuan-tuan kepada lisan itu kepada hati, dah kepada yaqadhah, sampai tuan-tuan kita jadi ahli hudur. Hudur itulah majlis zikir itu dipanggil hadrah, kerana insya-Allah majlis zikir, majlis ilmu, majlis baik, masjid, rumah Allah Ta'ala itu dihadiri dengan para malaikat, dihadiri, dilimpahi dengan rahmat Allah, keberkatannya. Tuan-tuan, dihadiri dengan syafaat, keberkatan, madad Sayyidina Rasulullah SAW. Itu semutan kelebihan majlis zikir, ya. Jadi alhamdulillah kita berhenti dulu di situ. InsyaAllah nanti kita وآية لهم الليل
يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون